Itu ingin saya bincangkan. Saya nak bersama dengan Ketua Ekonomi Bank Islam, Dr. Afzal Nizam Abdul Rashid pada ketika ini. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Doktor, pertama sekali, Invest Malaysia ini kita melihat sudah pastilah untuk menarik masuk pelaburan selepas kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Ini adalah apa yang kita mahu laksanakan dengan beberapa perkara yang disentuh oleh Perdana Menteri seperti RCEP, kita ada juga Mind Digital, industri for IR dan juga bagaimanakah Menteri Kewangan juga menggariskan apa yang kita laksanakan bukan secara holistik kalau kita sifatkan dari segi green, kelestarian, semuanya ada. Kalau kita dengar tu macam ekosistem itu akan dibina dengan lebih kukuh. Mungkin pada pandangan doktor sendiri untuk memahami perkara ini, kesinambungannya daripada RMK12 akan dibawa ke bajet 2022. Bagaimana untuk menarik pelaburan ini? Adakah ini cukup resepinya untuk kita tarik masuk pelabur? Okey, sebenarnya kita sedang bercakap tentang kualiti pertumbuhan ekonomi. Kita mahukan pertumbuhan ekonomi ini lebih terangkum dan paling utama ianya dipacu oleh pihak swasta. Walau bagaimanapun dalam suasana yang masih kita lagi berhadapan dengan COVID-19, suasana ekonomi itu masih lagi berada dalam keadaan yang fragile. Walau bagaimanapun kita dapat lihat kebenaran berantas negeri dan sebagainya, saya kira itu merupakan antara intipati perkara yang boleh membantu untuk merancangkan ekonomi negara dan justru suatu perancangan yang tuntas perlu direncana supaya dapat menggarap satu pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan dalam hal ini ia lebih menjurus kepada bagaimana kita nak merangsang pertumbuhan dalam pelaburan swasta. Dan apabila bercakap tentang pelaburan swasta, ada dua komponen lah, iaitu pelaburan daripada luar negeri ataupun pelabur asing dan juga pelabur tempatan ataupun dipanggil domestic investment. Jadi kedua-dua faktor ni cuba oleh kerajaan lah untuk kata tu memberi suatu mangkin supaya pelaburan swasta dan pelaburan asing tu dapat bersama-sama memacu pertumbuhan ekonomi negara pada masa akan datang. Antara yang menarik Dr. Afzal Nizam iaitu perkukuh ini yang akan diperincikan dalam perbincangan di Invest Malaysia sepanjang hari ini. Kalau kita melihat kepada perkukuh ini, maklumat yang kita perolehi 5 target outcome yang disasarkan, iaitu kalau kita melihat ini adalah program transformasi lah untuk melihat kepada transformasi yang strategik buat syarikat pelaburan berkaitan kerajaan. Bagaimana pada pandangan Dr. Afzal Nizam sendiri melihat kepada 5 sasaran ini yang saya percaya Dr. Afzal Nizam juga mempunyai sedikit maklumat, mungkin kalau boleh dikongsikan bagaimana untuk kita melihat adakah ini cukup untuk memperkasakan, adakah ini akan memperkasakan lagi GLIC kita bergerak ke hadapan? GLIC bagi saya sememangnya salah satu ekosistem yang penting di dalam kita untuk merangsang pertumbuhan pelaburan swasta terutamanya, dan kita dapati GLIC ni setiap satunya tu mempunyai mandat yang tersendiri. Jadi saya fikir perkukuh ataupun program perkukuh ni merupakan satu platform untuk memberi satu bentuk koordinasi yang lebih baik supaya setiap GLIC itu dapat memainkan peranannya dengan lebih holistik lagi. Contoh kalau kita melihat KRWSP merupakan suatu dana pencen yang bertanggungjawab untuk memastikan pendapatan atau simpanan persaraan para pekerja di Malaysia ini terjamin. Dan juga kalau kita lihat GLIC seperti Kumpulan Wang Persat diperbadankan, KUAP antara mandat yang terbesar untuk memastikan dana pencen itu dapat membantu pihak kerajaan lah, kerana kita lihat perbelanjaan membayar pencen dan gratuiti ini memakan satu bentuk yang besar lah dari segi nisbahnya kepada perbelanjaan pengurusan. Jadi di situ antara peranan yang dimainkan oleh pihak KUAP, dan saya kira Khazanah, PNB dan sebagainya merupakan mempunyai mandat yang tersendiri, dan saya kira perkukuh ni seharusnya dapat mengikat dan memberi satu koordinasi baik supaya sumber-sumber yang ada di dalam setiap GLIC dapat dikembangkan dengan lebih optimum lagi. Doktor, kalau kita melihat bukan sahaja perkukuh ini, malah keseluruhan apa yang disentuh dalam ucapan oleh Menteri Kewangan sebentar tadi juga melihat kepada green recovery ini. Bagaimana untuk kita memahami daripada RMK ke-12 ini dan juga di peringkat antarabangsa juga melihat kepada perubahan iklim ini antara salah satu aspek penting dalam membuat keputusan pelaburan mungkin. Bagaimanakah adakah kita orang kata in the game sekarang ini untuk menarik pelaburan dalam konteks kelestarian, kemampanan kehijauan ini? Sebenarnya apabila kita bercakap tentang ekonomi yang berkaitan green economy ni, dia sangat berkaitan dengan ESG ataupun panggil environment, social dan governance, yang merupakan suatu
saya kira satu bentuk falsafah yang telah pun diterima pakai oleh kebanyakan pelabur institusi di luar negara di peringkat global. Jadi saya kira strategi untuk memfokuskan kepada pertumbuhan ekonomi yang mementingkan aspek kehijauan ataupun green economy ini seharusnya senada dengan apa yang sedang diperjuangkan ataupun sedang diterima pakai di peringkat global. Dan selain daripada itu juga, selain daripada aspek ESG, saya kira kita sebenarnya cuba memastikan untuk mengelakkan suatu bentuk sebarang bentuk risiko shock kepada ekonomi lah. Kerana kalau kita terus menerus bertumbuh pada keadaan yang tidak mengambil kira faktor persekitaran ataupun faktor environment, dikhawatiri ianya boleh menyebabkan suatu bentuk bala bencana yang boleh menyebabkan kehilangan nyawa dan sebagainya. Contoh macam banjir besar dan sebagainya lah, ataupun cuaca yang tidak menentu. Kerana itu boleh memberi kesan kejutan kepada ekonomi yang akhirnya akan boleh merugikan rakyat di serata dunia. Jadi langkah untuk memberi fokus kepada aspek kehijauan ekonomi ini merupakan suatu wadah untuk ekonomi itu bertumbuh dalam keadaan yang lebih berkualiti dengan mengambil kira antaranya faktor persekitaran kehijauan. Sudah pasti menarik pelaburan ini kita tidak mahu menarik pelaburan yang hanya boleh menggaji pekerja-pekerja yang separa berkemahiran. Kita sudah seharusnya berpindah daripada tahap itu, Doktor. Bagaimana untuk kita melihat bahawa dasar yang kita ada di bawah RMK ke-12 yang dibentangkan baru-baru ini, termasuk mungkin bajet 2022 yang akan dibentangkan hujung bulan ini, harus memberikan tumpuan kepada menarik pelaburan yang lebih menggaji pekerja-pekerja yang berkemahiran tinggi. Bagaimanakah ini boleh dilakukan, dan juga sudah pasti bukan itu saja, kita juga perlu melihat bahawa penyediaan infrastruktur kita haruslah menyokong pelaburan-pelaburan ini. Status semasa pada pandangan doktor bagaimana, dan adakah rasa kita cukup membina ekosistem tersebut? Kita kalau melihat sektor-sektor dalam ekonomi negara kita ni sebenarnya banyak dah berkembang maju. Maksudnya kita dapat melihat contoh sektor rubber glove, sektor berkaitan dengan electrical, elektronik sebagainya. Kita merupakan antara pemain utama. Cuma isu yang kita cuba tekankan adalah bagaimana faktor-faktor pengeluaran digembelingkan. Dan kita dapat lihat pada masa yang sama juga penggunaan buruh asing yang berskala ataupun berkemahiran rendah masih lagi berleluasa. Jadi maksudnya dari sudut kegiatan ekonomi itu dari sudut nilai tambah itu masih dalam keadaan yang masih lagi rendah. Di sini saya rasa peranan dasar untuk merangsang ataupun memberi satu insentif bagi pihak firma-firma untuk menggajikan para pekerja yang lebih berkemahiran tinggi patut diteruskan. Di sini memberi fokus kepada sektor-sektor yang tertentu, sektor-sektor yang boleh berdaya maju tu saya kira merupakan antara intipati yang perlu ditekankan. Jadi sebenarnya kita sudah cuba berusaha untuk meningkatkan nilai tambah, aktiviti nilai tambah lebih tinggi. Maksudnya kita dari segi industri downstream ataupun dipanggil hiliran, maksudnya dia lebih kompleks. Apabila lebih kompleks industri tersebut, maka penggunaan buruh tu akan lebih berdaya maju, berdaya saing, maka ia akan mewujudkan suatu permintaan yang lebih tinggi terhadap buruh berkemahiran tinggi. Okey, bukan itu saja Doktor. Kalau kita melihat tadi Perdana Menteri juga menyentuh tentang RCEP sebagai contoh. RCEP ini adalah satu perkara yang kita bincangkan sudah lama sebenarnya kita melihat kan, dan juga di peringkat antarabangsa juga CPTPP masih lagi berlangsung, belum lagi ada keseluruhan dan sebagainya. Bagaimana untuk kita melihat bahawa perjanjian di peringkat antarabangsa ini mungkin akan lebih komplement ataupun lebih memudahkan lagi usaha kita menarik masuk pelaburan. Kita faham kalau soal menarik masuk pelaburan ini kita melihat kepada negara-negara jiran kita, Indonesia, Vietnam sebagai contoh, dan juga negara-negara lain. Bagaimana untuk kita bersaing dan juga menggunakan segala kerjasama peringkat antarabangsa ini, multilateral dan sebagainya ini untuk menjadikan ia satu kelebihan kepada Malaysia. Apa yang perlu kita persembahkan dan sebagainya pada pandangan doktor? Okay. Saya bukanlah pakar dalam bidang trade economy ni, tapi apa yang saya faham berkenaan dengan trade liberalisation atau free trade area dan sebagainya itu, sebenarnya perbincangan itu sepatutnya perlu difokuskan kepada keadilan ataupun fairness dari segi capacity building lah. Kerana kita faham
setiap negara itu mempunyai tahap pengeluaran yang berbeza-beza, skill set yang berbeza-beza. Jadi pada masa yang sama juga kita perlukan globalisasi ini untuk kita saling berinteraksi dan orang kata tu memastikan untuk meningkatkan sektor PKS dalam mengintegrasikan dalam global supply chain. Namun mungkin aspek yang perlu ditekankan adalah segi fairness ataupun keadilan dari segi bagaimana pelbagai negara dari sudut skala dia tu bersama-sama bekerjasama supaya dari sudut persaingan tu berada dalam keadaan yang level playing field. Jadi di sini mungkin suatu tempoh masa grace period perlu diperlukan supaya capacity building itu dapat dilaksanakan terutamanya bagi negara-negara yang membangunlah supaya mereka dapat bersaing dengan negara maju dengan seadilnya. Okey, Doktor, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Kita masih menantikan mungkin perincian lebih lanjut, khususnya berkaitan dengan soal perkukuh ini untuk membantu GLIC kita. Kita menantikan angka-angka atau perinciannya lebih lanjut. Nanti kita akan terus bersama dengan Doktor mungkin untuk kita mendapatkan perkembangan lebih lanjut tentang perkara tersebut. Terima kasih Dr. Afzal Nizam Abdul Rashid,